各位平安，感谢神，我们可以在网上再一次见面。让我们来唱一首诗歌，坐在宝座上圣洁的羔羊。Salam sejahtera saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, Domba Kudus. 谁是圣洁的羔羊呢？是耶稣基督。为什么说他是羔羊呢？因为他是上帝的独生子，蒙神差派来到世上来救赎我们罪人，所以他不但是圣洁的，他也是我们的替罪羔羊。Siapakah domba kudus itu? Domba kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia kudus, dia suci. Lalu kenapa dikatakan dia sebagai domba? Karena Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah yang diutus datang ke dalam dunia, yang menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dia disebut domba kudus. Mari kita angkat puji-pujian ini. 让我们来唱这首诗歌，坐在宝座上圣洁的羔羊。坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能者本身。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，顺着传和羊有群生，都归给你创造永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。唱lagi，坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能者本身。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，顺着传和羊有群生，都归给你创造永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。 Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, satu lagi dengarkan. Ya, 弟兄姊妹早安。 ya gimana kabarnya kita hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan berkenan. Saya percaya kita semua sedang dalam keadaan yang baik sehingga kita bisa hadir di tempat ini. 看见我们大家都身体健康，就好像我们今天一样。 Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, hari ini saya mau mengucap syukur lah ya, karena diberikan kesempatan yang sangat istimewa, satu kehormatan bisa menyampaikan firman Tuhan di sini dan diterjemahkan langsung oleh dosen yang sangat saya kagumi, betul dia setiman. 我非常谢谢神的点，给我机会在这里传讲神的信息，由我的老师来替我翻译。 Ya biasanya saya lihat Musa menerjemahkan
khotbah orang dan sekarang saya yang diterjemahkan langsung oleh Musa. Kita kasih tepuk tangan. 平常我看我的老师对别人传递，今天为我传递。Setiap hamba Tuhan yang membawakan firman harus dihormati, walaupun itu murid saya. Iya, terima kasih. Oke, kita sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, hari saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita dengan berdoa. 我们同心祷告，预备我们的心。 Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. 谢谢你早上给我们美好的时间。 Sebentar kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. 我们要一同学习你的话语。 Tuhan menolong setiap kami, buka telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan untuk bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu. 求你开我们的心思意念，能够明白你的话， Dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. 给我们能力、身体力行。 Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga yang akan menerjemahkan. Tuhan tolong kami supaya bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi isi hati-Mu. 求主恩高你的仆人讲的、翻译的，让我们能够明白你的心意。 Inilah waktu kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们祷告奉耶稣基督的名，阿门。 Ya ibu-ibu, tema hari ini adalah berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. 今天我们思想的题目就是光明之子的生活。 Ibu-ibu, ada sebuah mitos Yunani kuno yang menceritakan tentang seorang dewi yang datang ke bumi tanpa terlihat, tetapi kehadirannya selalu diketahui. 古希腊有一个童话，说有一个仙女的出现，可是人家看不见。 Meskipun dia tidak terlihat, tapi keberadaannya diketahui melalui berkah yang ditinggalkannya dalam perjalanannya. 虽然人看不见，可是他所经过的地方都留下了祝福。 Pohon-pohon yang terbakar oleh kebakaran hutan menumbuhkan daun-daun baru. 被烧的生灵再一次长出新的这个叶子。 Dan bunga violet bermunculan di jejak kakinya. 这个紫罗兰花再一次的开放。 Saat dia melewati kolam yang tergenang, airnya menjadi segar dan ladang yang kering berubah menjadi hijau saat dia berjalan melewatinya. 当这个仙女过一个湖的时候，那个肮脏混沌的变成很清的湖水。 Bukit dan lembah bersemi dengan kehidupan dan keindahan baru kemanapun dia pergi. 山湖都充满了活力，充满了这个新的气象，因为有它的存在。 Nah, kisah Yunani lainnya yang bertolak belakang dengan kisah ini menceritakan tentang seorang putri yang dikirim sebagai hadiah kepada seorang raja. 另外，跟这个故事也是这个是童话跟前面的童话是相反的。 Dia dikatakan secantik Aphrodite dan napasnya semanis parfum. 有一个公主，她是非常的这个漂亮，她的呼吸也是很馨香的。 Namun, ibu-ibu, dia membawa serta penularan kematian dan pembusukan. 可是这个漂亮的公主却带来死亡和腐臭。 Sejak bayi dia hanya makan racun dan menjadi begitu meresapinya sehingga dia meracuni atmosfer di sekelilingnya. 从小她就是吸收毒气，所以长大了之后呢，她也把这个毒气带到她周围的地方。 Nafasnya akan membunuh segerombolan serangga, dia akan memetik bunga dan bunga itu akan layu kalau dia petik. 她的气息把所有的昆虫都杀掉。 它宰下这个花朵，这个花朵就枯萎了。 Seekor burung yang terbang terlalu dekat dengan dia bahkan akan mati. 有一个飞鸟靠近它，也会死掉。 Nah, ibu-ibu, kita melihat bahwa ada dua kisah dengan dua pengaruh yang berbeda. 所以我们看见这个两个故事的后果呢是完全相反的。 Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan kita, ibu-ibu, bagaimana kehidupan kekristenan kita? 那么我们想一想，我们身为基督徒，我们的生活又是如何呢？ Kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah dunia akan membawa pengaruh seperti apa? 我们在世上的生活又带来怎么样的影响呢？ Nah, ibu-ibu, kita hari ini akan sama-sama melihat
belajar tentang apa sebenarnya status kita dan apa hasil yang seharusnya keluar dari status kita. 我们看看从圣经我们的地位、我们的身份是怎么样。 Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. 太福音第5章14到16。 Kita akan membacanya secara bertanggapan. Untuk bahasa Indonesianya sudah ada di layar, jadi Ibu boleh juga baca dari layar TV ini. Akan dimulai oleh jemaat yang berbahasa Mandarin, kemudian ditanggapi dengan jemaat yang berbahasa Indonesia. 马太第5章4节，先用中文来念。来，1、2、3，你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。 Kamu adalah, bahasa Indonesia, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 第15节，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮地下的人。 Lagi pula orang tidak menyalakan tiara, lalu meletakkannya di bawah kaki dia, melainkan di atas kaki dia, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Ibu-ibu, konteks Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini adalah masa setelah Yesus menyembuhkan banyak orang dan orang banyak mengikuti dia. 这一段的背景呢，是讲到耶稣基督的教导，有许多的人就跟从他。 Orang banyak ini mengikuti Yesus sampai ke bukit, dan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini adalah salah satu khotbah dan ucapan Tuhan Yesus ketika berada di bukit. 众人跟随耶稣到山上， Pada perikop sebelumnya, ibu-ibu, kalau kita lihat di situ Yesus berbicara tentang penganiayaan, bahwa orang-orang Kristen akan mengalami yang namanya penganiayaan di dalam kehidupannya di tengah dunia. 所以第5章的前面一段呢，是讲到耶稣就讲到的8福，其中呢有讲到为义受逼迫的人。 Nah, pada perikop yang tadi kita baca ini, Yesus berbicara akan bagaimana fungsi umat Tuhan atau orang percaya yang adalah warga kerajaan surga di tengah dunia. 然后呢，刚才我们所读的那一段的经文就是讲到我们基督徒怎么样过我们在世上的生活。 Kemudian pada perikop setelahnya Yesus berbicara tentang apa yang harus dilakukan orang-orang Kristen, dan ini lebih bersifat aplikatif. 然后呢，我们再次看见耶稣基督怎么样教导我们自己的生活。 Nah, keberadaan teks Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang kita barusan baca menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita tidak selalu berada pada posisi yang nyaman. 刚才的经文给我们看见说，我们呢在世上的时候，不是每一天都是好的。 Justru kehidupan kita di tengah dunia ini akan mengalami yang namanya penganiayaan, penolakan. Nah, tetapi dalam kondisi seperti itulah kita tetap harus menjalankan tugas kita sebagai warga kerajaan surga. 相反的，我们在世上有的时候呢，会遇见逼迫，被人家逼迫，但是在这样的状况当中，我们还是应该的持续我们的坚定我们的信仰。 Karena jika di tengah kondisi yang mudah atau yang nyaman saja kita gagal memainkan peran kita sebagai orang Kristen, bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan itu di tengah-tengah persoalan dan penganiayaan? 假如在舒服的生活我们过得不好，何况在不舒服的生活？ Apakah kita tetap mampu untuk bisa menunjukkan fungsi kita? 在不容易过的环境当中，我们还能够继续下去吗？ Karena itu kita perlu belajar apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya meskipun dalam keadaan yang sulit. 所以今天我们就要学习，纵然在很困难的环境当中，我们应该如何？
Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini menyatakan akan fungsi orang percaya, yaitu memberikan pengaruh yang baik. 马太福音第5章14到16节给我们看见，信徒在世上应该有一个好的影响力。 Seperti yang dinyatakan oleh John MacArthur, bahwa Tuhan merangkum fungsi orang percaya di dunia dan ini disingkat menjadi satu kata. Fungsi itu adalah pengaruh. MacArthur 把这几节的圣经梳成一个短短的话语说，我们在世上应该有一个影响力。 Kenapa disebut pengaruh? Mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. 那么耶稣所说的这个影响力是怎么样的方式呢？ Di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. 14节，耶稣说你们是世上的光。 Nah, ibu-ibu, jika kita ingat di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengungkapkan dirinya sebagai terang dunia. 耶稣基督曾经说他是世界的光。 Ungkapan tersebut menunjukkan Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang menyinari dunia. 他是真光，照亮世界。 Lalu apa maksudnya dengan ungkapan bahwa kamu, ibu-ibu semua, adalah terang dunia? 耶稣说你们是世上的光，什么意思呢？ Kalimat yang diucapkan dalam Matius ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus adalah terang-terang kecil yang bercahaya. 意思是说，耶稣是世上的光，我们是小小的光。 Bercahaya oleh karena terang Kristus yang sudah terlebih dahulu bercahaya di dalam diri kita. 我们能够发光，那是因为耶稣基督的光先照在我们身上，我们就反射出去。 Ungkapan kamu adalah terang dunia ini adalah sebuah privilege atau kesempatan yang sangat mulia yang diberikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. 耶稣说你们是世上的光，这是一个特权，给我们机会发光。 Kenapa saya katakan sebagai kesempatan yang mulia? 为什么这是一个荣耀的机会呢？ Karena ibu-ibu, kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang membuat kehidupan manusia itu hidup di dalam kegelapan. 因为我们原是已经犯罪的人，我们原来是生活在黑暗当中。 Akan tetapi ketika terang yang sejati itu datang, yaitu Yesus, Ia memberikan kita keselamatan sehingga kita hidup di dalam terang keselamatan itu. 当耶稣基督真光照亮的时候呢，我们就可以活在光明里面。 Seperti yang dinyatakan oleh Warren Wiersbe, Wiersbe 这样说， orang Kristen tidak sedang tidur di dalam dosa dan kematian. 基督徒不是生活在黑暗、在死亡当中。 Kita telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui iman kepadanya. 接着我们对耶稣基督的信心，我们已经被他复活了。 Kegelapan kubur telah berlalu dan kita sekarang berjalan dalam terang keselamatan. 死亡黑暗的坟墓已经过去了，我们和耶稣基督在光中同行。 Keselamatan adalah awal dari sebuah hari yang baru dan kita harus hidup sebagai orang-orang yang berasal dari terang, bukan dari kegelapan. 神的救恩让我们的生命展开新的一页。 Nah, jadi ibu-ibu, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah otomatis menjadi terang dunia dan itu sudah menjadi status kita. 所以基督徒呢，我们信主之后呢，我们就很自然的就自动的变成光明。 Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kerja terang ini di tengah dunia? 那么这个光呢，怎么样照在黑暗的世界呢？ Pada Matius 5 ayat 15, 第15节告诉我们， mengatakan demikian. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 在第14节的下半节，城照在山上是不能隐藏的。 Metafora atau penggambaran ini menjelaskan bagaimana cara kerja terang ini. 这就告诉我们说，这光是怎么样的运作。 Dan metafora yang Yesus pakai ini sangat-sangat mudah untuk kita pahami, ibu-ibu. 这个比喻我们很容易了解。 Saya mau tanya kepada ibu-ibu semua. 请问， Kita kalau pasang lilin atau cahaya apapun itu senter, nah kita letakkan di mana sumber cahaya itu? 我们点灯，或者是我们用手电筒，我们放在什么地方呢？
di atas meja, di tempat yang bisa menerangi 在桌子上，在地位高的地方，让大家可以照到那个光。 Nggak mungkin kita pasang lilin atau pasang senter atau cahaya apapun itu, terus kita sembunyiin. 人点灯不可能放在斗底下隐藏着，不可能的。 Sumber cahaya itu pasti kita taruh di mana cahaya itu bisa membantu kita, bisa menerangi ruangan di mana kita berada. 这个光的源头，我们一定放在高处，能够照亮周围的人，让我们能够看见。 Tidak ada yang menyalakan cahaya kemudian menyembunyikan sumber cahaya tersebut. 没有人把光的泉源、光的源头隐藏起来。 Karena kalau demikian maka cahaya itu gagal melakukan fungsinya. 若是被掩盖呢，这个光就失去了它的作用了。 Nah begitu pula keberadaan orang-orang percaya pengikut-pengikut Kristus di tengah dunia. 我们跟随耶稣基督的人就是这样。 Sebagai terang dunia, orang-orang percaya yang telah memperoleh terang yang sejati tidak bisa hidup menyembunyikan terang itu untuk dirinya sendiri. 我们身为世上的光，我们也不能够把我们的光隐藏起来。 Tugas orang percaya di tengah dunia sebagai terang dunia adalah untuk membawa orang lain melihat terang yang sesungguhnya itu. 信徒，我们在世上的存在，就是要让别人也能够看见这个光。 Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 7 ketika Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang harus memberi kesaksian tentang Yesus. 就是好像在约翰福音第1章第7节所说的，这个施洗的约翰，他是为耶稣基督做见证。 Nah, tugas yang sama juga diberikan kepada setiap orang percaya. 同样的这个任务也给我们每一个信主的人。 Nah, inilah yang menjadi status atau fungsi kita di tengah dunia. 这就是我们基督徒在世上的功能， Status yang diungkapkan oleh Yesus melalui khotbah di bukit. 就是我们的身份，这是耶稣基督在登山宝训所说的。 Status kita adalah sebagai apa? 我们的身份是什么呢？ Terang dunia. 世上的光。 Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? 那么接下去的就是说，我们应该做些什么呢？ Apa yang harus kita lakukan? The action-nya apa sih? 我们应该有什么行动呢？ Di sini saya mengambil perikop setelah khotbah tentang garam dan terang dunia ini, yaitu di dalam Matius 5 ayat 21 sampai pasal 7 ayat 23. 21节到7章21节。 Ibu-ibu, setelah Yesus menyatakan akan status dan tugas orang-orang percaya yang adalah terang dunia, pada bagian-bagian selanjutnya Yesus mengungkapkan apa saja hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan status itu. 耶稣基督讲了我们是世上的光之后呢，他就说我们应该做些什么。 Sepanjang pasal 5 ayat 21 sampai pasal 7 ayat 23 berisi tentang aplikasi yang harus dilakukan. 马太福音第5章21节一直到7章第23节，就是我们的这个行动，我们怎么样应用我们在世上的这个责任。 Di sana ditulis mengenai hal membunuh, 这里讲到杀人、 hal berzina, 犯奸淫、 hal bercerai, 离婚、 hal bersumpah, 起誓、 mata ganti mata, 以言还言、 hal mengasihi musuh, 爱仇敌、 hal memberi sedekah, 施舍、 hal berdoa, 祷告、 hal berpuasa, 禁食、 hal kekhawatiran, 挂念、挂虑、 hal menghakimi orang lain, 论断别人 dan sebagainya. 等等。 Nah, tapi pada bagian ini saya hanya akan membahas dua yang paling tidak sangat-sangat relevan dengan ibu-ibu. 刚才所提的那些是应该做，有的是不应该做的。我提出2点， Dan sangat sederhana untuk kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan berkenaan dengan status kita sebagai terang dunia, yaitu jangan kita menjadi pribadi yang khawatir berlebihan. 身为世上的光，我们第一，我们就不要忧虑。
Ya dikatakan di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. 接下去他就说，耶稣说，不要为生命忧虑。 Nah ibu-ibu di sini siapa sih yang nggak pernah khawatir? 有哪个人没有忧虑过呢？ Pasti tidak ada orang di ruangan ini yang tidak pernah merasakan khawatir. 我们在这个每一个人都忧虑过。 Ibu-ibu percaya atau tidak, kenyataannya dalam dunia ini dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu lebih banyak khawatirnya. 有人说女人比男人更多的忧虑， Nah ini bukan cuma pendapat saya pribadi ya ibu-ibu. 当然这不是我个人说的， Ya, tapi ini juga dibenarkan dalam sebuah studi dari Journal of Alzheimer's Disease 有人做过这样的调查， bahwa perempuan memang lebih overthinking daripada laki-laki. 女人常常多虑多想。 Overthinking itu ibu-ibu orang yang berpikir terlalu berlebihan. 想的太多了。 Nah di satu sisi overthinking itu bisa bikin perempuan jadi lebih hati-hati dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tapi jika berlebihan maka hal itu akan menimbulkan dampak negatif di dalam dirinya secara mental maupun secara fisik. 多想是好的，让我们能够更加谨慎，但是太多的想呢，就会影响我们的生理心理。 Bahkan sebuah survei brain imaging terbesar yang pernah dilakukan para peneliti dari Amen Clinic di California 在加利福尼亚有人做这样的一个研究， menemukan bahwa otak perempuan itu lebih aktif. 这个研究是说女人的脑子啊更灵活。 Nah inilah juga yang ternyata membuat perempuan memiliki potensi 2 kali lebih besar mengalami depresi ketimbang laki-laki. 所以呢，这就是女人是男人的2倍会有挫折感。 Nah karena itulah ibu-ibu poin tentang kekhawatiran ini sangat penting untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak terang. 所以我们身为光明之子，我们要留心，不要太多的挂虑。 Sebagai terang dunia, kita tidak boleh khawatir berlebihan akan hidup kita. 身为世上的光，我们本身不要太过的忧虑。 Apalagi ibu-ibu kalau udah bicara soal kebutuhan sehari-hari atau bicara tentang masa depan anak gitu ya. 尤其是我们讲到每天油盐柴米这些需要，讲到孩子等等， Seringkali kita tanpa kita sadari kita memikirkan semuanya itu sendiri dan membuat diri kita menjadi khawatir yang berlebihan. 那个时候呢，我们就是自己在那里自己担当，自己想，所以我们就想的太多了。 Dan yang lebih bahayanya lagi kita jadi ingin memegang kendali akan semua itu yang kita pikirkan. 最不好的就是说我们要操纵这一切， Dan akibatnya kita jadi mudah marah-marah di rumah, kita jadi mudah emosi gitu ya. Kalau udah kayak gitu kayaknya disenggol dikit jadi sensitif gitu ya. 太多的忧虑使我们很容易变成太过敏感的，很容易生气小气。 Nah, ibu-ibu kalau hal ini terus-menerus terjadi di tengah-tengah keluarga, percaya atau tidak, ini justru akan menjadi batu sandungan di tengah keluarga kita. 如果我们在家里我们的表现常常是这样的，结果我们就很可能成为我们家里面的绊脚石。 Padahal fungsi kita tadi apa? Menjadi terang. 其实我们是应该做世上的光。 Ibu-ibu kemarin saya ada lihat di sebuah postingan yang membahas tentang Dark Syndrome atau sindrom bebek. 我曾经看过这样的一个杂志，讲到这个Sindrom bebek. 这个亚子的这个一个表现的状况， Apa sih maksudnya? 什么意思？ Kalau kita lihat bebek dari atas ya, dia berenang sangat-sangat tenang ya 假 kelihatannya. 如我们从上面看这个亚子在游泳的话，你觉得它很狭义吗？ Tapi kalau kita lihat di dalam air, 它是从这个水的下面看， kakinya itu bergerak sangat cepat untuk bisa mencapai daratan. 它的鸭掌啊，它整顿的这个咬的好厉害，让它能够可以游泳。
terlihat baik-baik saja, padahal stres parah. 你看从上面看好像是很狭义、很自在，可是从下面看呢，他是在那边很用力的用他的这个蹼咬动。 Nah, begitulah orang yang mau memikirkan semuanya sendiri, mau menanggung semuanya sendiri. 当一个人独自思想、独自要担当一切， Dia tidak menyadari bahwa dalam dirinya dia sudah over dalam memikirkan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. 他没有觉悟到，他已经忧虑了，已经过分了。 Nah, ibu-ibu sebagai anak-anak terang, 身为光明之子， kita jangan sampai menjadi orang yang menjadi batu sandungan atau justru seperti ini duck syndrome. 我们不要成为好像鸭子那样的一个状况， Jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. 不要活得像一个没有神的人一样。 Jangan sampai kita disebut seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 30. 不要成为第5章第30节所说的， Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang kurang percaya. 不要被称为不信的人。 Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita punya Allah. Kita mengingatkan kita bahwa kita punya Allah sebagai tempat kita untuk mencurahkan isi hati, kekhawatiran kita. 因为我们有神，我们可以在他面前倾心吐意。 Makanya pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. 所以主耶稣说不要忧虑， Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini. 因为神知道在我们生命里面的每一件事， Bahkan Dia tahu kalau ada satu aja rambut yang jatuh dari kepala kita. 甚至我们头上的头发掉了一根，他都知道。 Sebagai anak-anak terang yang seharusnya menjadi berkat, marilah kita memulai dari dalam diri kita sendiri. 光明之子要成为祝福，先从我们开始。 Ketika kekhawatiran itu datang, 当忧虑来的时候， kita belajar untuk berserah kepada Allah. 学习交托神， Sehingga kita bisa memulai hidup sebagai anak terang ini mulai dari diri kita, kemudian di tengah keluarga kita, kemudian di tengah masyarakat yang lebih luas lagi. 先从我们做一个光明之子，然后从我们的家庭，然后到社会上。 Kemudian yang kedua, fungsi kita sebagai anak-anak terang. 第二，我们看见光明之子的功能。 Di dalam Matius 7 ayat 1 di situ dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 马太福音第7章告诉我们说，你们不要论断人，免得你们被人论断。 Poin kedua, kita sebagai anak-anak terang, jangan kita hidup dengan cepat menghakimi orang lain. 我们身为光明之子，我们不要论断人。 Sebuah seminar Bilangan Research Center 有一个这个演戏班， ini adalah yayasan yang melakukan penelitian terhadap orang-orang Kristen untuk melihat tingkat spiritualitas orang-orang Kristen di Indonesia. 有一个机构专门研究在印尼基督徒的灵性、灵命的光景。 Dalam penelitian ini ada fenomena yang menarik, Ibu-ibu. 有一个很吸引人的一个现象， Bahwa salah satu faktor utama Gen Z atau anak muda tidak ke gereja itu karena mereka merasa dihakimi oleh orang dewasa. 这个研究就研究到一个结果说，为什么有一些青少年不愿意来到礼拜堂呢？因为他们觉得他们被论断。 Mungkin dari kita melihat, oh ini mereka terlalu manja aja sih karena masih muda kan, gitu ya. 也许我们觉得说，哎，可能这个是年轻人啦，他们撒娇啦，他们我不要受到约束。 Tapi penelitian ini adalah bukti nyata, ibu-ibu, bahwa pendapat atau omongan orang dewasa yang menghakimi itu sangat mempengaruhi anak-anak muda. 可是这个研究呢，就是告诉我们一件事，就是很多成年人所说的话，已经刺伤了青少年人的心。 Kita lihat ya di gambar ini,
hasil penelitian teratas itu adalah yang di atas ini, bahwa sikap orang dewasa yang menilaiku atau menghakimiku sesuai pandangan mereka, itulah yang membuat aku malas atau enggan ke gereja. 最上面的一个原因，少年人的意见就是说，他们很懒惰来到教会，因为成年人的这个论断的话。 Nah, penghakiman terhadap orang lain itu bisa menimbulkan perpecahan, tidak adanya penerimaan sosial dalam komunitas. 论断能够产生分裂， Bahkan kalau mau dibilang bisa bikin rumah terbakar, bisa bikin persahabatan ambruk. 论断能够使家庭分裂，使友谊也是破裂。 Nah, ada satu kutipan dari seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer 这样说， Dia mengatakan begini, dengan menghakimi orang lain, kita membutakan diri kita sendiri dari kejahatan yang kita lakukan. 我们论断人呢，我们就使自己眼瞎，自己看不见自己的恶行。 Dan dari kasih karunia yang orang lain juga berhak mendapatkannya seperti kita. 其实有人也跟我们有同样的这个权利，他们也可以得到神的恩典。 Ibu-ibu, apa yang keluar dari perkataan kita itu akan sangat berpengaruh. 从我们口中所说的非常有影响， Entah itu mendatangkan berkat atau justru mendatangkan kutuk. 从我们口出的可能是祝福，也可能是咒诅。 Karena itulah firman Tuhan dalam Matius 7 ini mengingatkan kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain. 所以马太福音第7章告诉我们说，不要随便论断人。 Dan bukan hanya itu saja, dikatakan jangan kita memakai standar kita sendiri kepada orang lain. 就是不要用你自己的标准来衡量别人， Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. 不要把自己跟别人较量。 Itulah yang membuat seseorang cenderung menghakimi karena memasang standar diri sendiri 如 kepada 果是 orang 这 lain. 样的，我们就很容易落在论断人的一个错误。 Nah, hal ini sangat menjadi batu sandungan dan sangat-sangat dapat memicu perpecahan dalam sebuah komunitas. 论断会使人家失望，论断会分裂。 Bukan hanya dalam komunitas yang besar saja ibu-ibu, tapi juga di dalam keluarga kita. 论断会破裂，不是单单在多人的环境当中，在自己的家里也是论断能够使我们的家庭分裂。 Karena itulah firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita bahwa di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, kita harus bisa memakai kata-kata dengan bijak. 所以在家里也好，在群体也好，我们的话应该很适当。 Di dalam Matius 7 ayat 5 mengatakan untuk kita melihat dahulu balok di mata kita sendiri. 马太福音第7章第5节告诉我们说，我们要讲别人的时候，我们先看看自己，就好比我们不要看人眼中的刺，看不见自己眼中的梁木。 Maksudnya adalah kita harus melihat diri kita sendiri sebelum kita harus melihat diri kita sendiri, apa yang kurang dari diri kita, apa yang salah di dalam diri kita sebelum kita menilai orang lain. 在我们还没有评价别人之前，看看自己吧，我们自己缺少什么，有什么弱点。 Jangan sampai kita terlalu cepat menghakimi orang dan menjadi batu sandungan. 论断人能够成为绊脚石， Dan jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Dietrich tadi, bahwa apa yang kita katakan membutakan diri kita sendiri dari kasih karunia yang berhak didapatkan orang lain. 所以不要在还没有自己省察自己之前呢，不要论断人，那个人原来是可以得到神的恩惠的人。 Kita menutup apa yang seharusnya didapatkan orang dan sekali lagi kita malah menjadi batu sandungan. 我们追求，我们想要别人的东西，以至于我们论断人。 Nah, inilah yang menjadi poin kedua, bagaimana kita dapat melakukan fungsi kita sebagai terang dunia. 这是第二点，为什么我们应该怎么样成为一个世上的光？就是说，我们不要论断人， Kita memulainya dari diri kita sendiri, 从我们开始， yaitu menjaga mulut kita dan tidak menghakimi orang. 好好的守住我们的口。 Nah, sebagai penutup saya akan menyimpulkan 2 poin tadi.
作为结束，我要给2个结论。 Mari kita baca bersama-sama ya. Sebagai terang dunia, 成为世上的光， jangan cepat. Nah, dua hal sederhana ini bisa mulai kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. 2件很容易的事，我们可以在每日的生活里面实践出来。 Dan ini akan sangat memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. 这样呢，就能够给我们周围的人有好的影响力。 Kutipan dari Charles Spurgeon akan menutup firman Tuhan kita hari ini. Spurgeon 的话作为今天的结束， Dia mengatakan begini. 他说： Orang beriman ditunjuk menjadi mercusuar bagi orang lain, pelita yang bersorak bintang penuntun. 一个有信心的人，是一个海中的灯塔，能够指引人的道路。 Memang benar bahwa terangnya akan bertambah ketika dia belajar lebih banyak tentang Kristus. 这个光能够越来越强，当他更多的学习基督。 Dia akan mampu memberikan lebih banyak petunjuk kepada orang lain ketika dia telah menerima lebih banyak. 当他领受更多的时候，他就能够给别人更多的指示。 Namun meskipun dia masih seorang pemula, imannya kepada Yesus itu sendiri merupakan sebuah terang. 其实他对耶稣基督的信心，那就是光。 Sekali lagi saya tekankan, imannya kepada Yesus itu sendiri merupakan sebuah terang. 他对耶稣基督的信心本身就是一个光。 Ibu-ibu, iman kita kepada Yesus menjadikan kita terang dunia. Amin. 我们对耶稣基督的信心成为光。 Maukah kita memulai tindakan-tindakan sederhana tadi untuk kita 我 menjadi 们 terang 愿不 percaya? 愿就是从这个很小的、很简单的事来做？ Kiranya harapan saya setiap kita bisa menjadi mercusuar bagi orang-orang di sekitar kita dan memancarkan akan terang 我的 Kristus. 盼望就是我们每个人能够成为海上的，在夜间的灯塔。 Amin. Amin. Minta dengan kasih misalnya itu bagi kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami di dalam kehidupan kami harus menjadi berkat, harus mendatangkan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang jahat. Di dalam perkataan kami, perkataan bisa membangkitkan seseorang, perkataan bisa membunuh seseorang. Tuhan tolong kepada kami。天父上帝，谢谢你的恩典，再次提醒我们怎么样在世上做一个光，就是让我们在言语上，我们不要论断人，我们不要太多的忧虑，因为太多的忧虑不但能够祝福人，太多的忧虑会毁灭我们自己。求主帮助我们，聆听了你的话，让我们能够身体力行，在家里面，在教会，在团契，在社会，在社群里面，感恩祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们谢谢 Karen 姐妹给我们所传讲的信息。Terima kasih kepada saudari Karen yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita。今天神的信息提醒我们，我们属主的人，我们是世上的光，我们要把这个光带到这个世界，就是借着我们的生活，我们的言行。Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia ini. Pengikut-pengikut Yesus adalah terang dunia. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita adalah pengikut Dia, kita juga harus membawakan terang ini kepada dunia yang gelap. Caranya bagaimana? 怎么样的方式呢？把这个光带到世界，就是借着我们的生活，我们的言行，让人从我们的身上看见耶稣基督。Bagaimana kita membawakan terang ini ke dalam dunia? Yaitu melalui tutur kata kita, melalui kehidupan kesaksian hidup kita. Kita angkat satu puji-pujian, biarlah orang melihat Yesus darimu。让我们来唱一首诗歌，
让人从你认识耶稣。Let others see Jesus in you. Biarlah orang-orang mengenal Tuhan Yesus melalui diri kamu, melalui diri saya. Kita angkat puji-pujian ini. While passing through this world of sin, and others your life shall view, be clean and pure without, within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes, they're reading it through and through. Say, does it point them to the skies? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Then live for Christ both day and night. Be faithful, be brave and true, and lead the lost to life and light. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful